Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawwabul karim. Baik, alhamdulillah, kita pertama sekali mengucap syukur dan dapat bersama berhimpun pada malam ini. Pertama sekali dapat solat maghrib dan dapat kita mengisi ruang masa sementara kedatangan waktu Isyak. Kalau tuan-tuan tengok sekarang, bahkan setiap hari kita perasan atau tidak, masa kita ni agak laju, agak pantas dengan kesibukan kita, dengan kerja buat kita. Saya dapat panggilan telefon, ada satu masjid minta satu surat untuk tazkirah. Saya tanya bila punya program, dia kata Allah mati bila buat program. Saya kata teruskan, kami dah susun jadual Ustaz. Allah. Jadi tuan-tuan, masa kalau tuan-tuan tengok sekarang kita dah bulan Rabiul Awal. Bulan depan saya datang dah Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Lepas tu dah Ramadan. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kita terus merapatkan syukur kerana Allah masih kekalkan kita dalam nikmat ini. Kalau kita duduk sekarang di tempat ini jauh lebih baik di sisi Allah daripada hotel beberapa bintang atau kondominium mewah tu, banglo besar tu, besar lagi kedudukan kita sekali di tempat yang sangat mulia. Kerana ini tempat malaikat tengok kita macam kita tengok bintang. Begitu kilauan. Ini satu nikmat. Kita minta dan doa supaya Allah jadikan hidup kita ni sentiasa berada dalam suasana kita. Sibuk dunia macam mana pun, tapi kita tahu mana tempat kita nak bawa diri kita pada waktu-waktu ini. Waktu maghrib ni, di mana nak letak diri kita? Di padang golf ke? Di kelab ke? Hotel ke? Di mana? Restoran ke? Tapi kalau kita dapat letak di sini, ini satu nikmat yang tak dapat dinilai dengan sini. Kerana ini sunnah. Sunnah Nabi ialah solat maghrib berjemaah. Itu sunnah Nabi. Nabi buat dulu zaman baginda bila daripada asal mula turun solat berjemaah sampai penghijrahan ke Madinah, solat berjemaah, sampai baginda wafat hanya hari-hari uzur yang baginda tak keluar. Jadi tuan-tuan, ini satu amalan walaupun dah 1400 tahun lebih, kita masih dapat yang asli. Ini yang memang asal, yang memang suatu yang datang daripada Nabi. Kerana ada orang kali ini dia dapat tak ada salah, dah lari tidak lagi kepada asli, original tak ada dah. Dapat yang palsu, itu yang macam-macam rosak. Dapat yang tiruan. Lama pula kalau dapat macam yang Kasim Ahmad, habis. Murtad. Dia mempertikaikan rambut. Dia kata rambut perempuan bukan aurat. Itu murtad. Murtad. Tak payah kau sembah berhala, tak payah kau sembah tepekor. Kau menafikan hukum aurat perempuan, rambut. Tuan-tuan tengok rambut perempuan ni, dia ada satu kelebihan yang tak ada pada orang lelaki, iaitu daya tarikan. Dia boleh jadi penggoda. Memang perempuan dia boleh jadi penggoda. Antara tempat-tempat yang orang boleh tergoda rambut. Cuba perempuan muka cantik, putih, bersih, kepala botak, tak ada tertarikan dia. Tapi kalau dua orang rambut nampak muda, dengan rambut tadi yang muka tua pun jadi muda. Itu rambut. Jadi Allah letak rambut ni sebagai satu
Perempuan ni bukan makhluk perosak. Dia bukan kerja dia menggoda orang. Memang dia mempunyai satu kelebihan, dia boleh menggoda. Cakap dia orang boleh terpukau, jalan dia, semua gerak-geri dia boleh. Tapi dia bukan merosakkan orang. Memang kalau dia berpakaian yang, kalau kita tengok buruk, semua orang rosak, tok lebay pun dia pun lebay. Ini perempuan punya pukulan. Tapi Allah bukan buat dia untuk berperanan untuk merosakkan orang. Dia untuk menghiburkan suami, dia untuk menenangkan suami. Kerana suami ini selalunya berjuang, suami ini selalunya berhadapan dengan berbagai-bagai tugasan, dan di sana dia akan terganggu dengan godaan-godaan. Sebab itu semasa Sayyidina Umar pimpin sahabat-sahabat dan tabi'in untuk masuk Baitul Maqdis, orang para Rom ni dia sengaja bariskan perempuan-perempuan bogel di kiri kanan jalan dengan terdedah segalanya. Tapi disebabkan sahabat punya kekuatan, mereka tahu perempuan ini bukan untuk ini, jadi mereka tak terpesan. Sebab itu Rasulullah kalaupun dalam dakwah dia macam-macam diperlakukan, tapi peranan Khadijah di rumah memberikan satu semangat baru, memberikan satu kekuatan untuk baginda bergerak besok. Ini peranan isteri. Jadi kelebihan yang ada pada dia ialah untuk suami. Jadi sebab itu dia bukan boleh dedah pada orang lain. Kecantikan dia, rambut dia kena tutup. Jadi kalau dia kata rambut bukan aurat, pun tak. Kalaulah umur pun dalam 80 lebih dah, kalau dengan kecaman-kecaman yang berlaku sekali, kalau dia insaf, dia bertaubat, maka moga-moga Allah terima taubat dia dan dapat kemaafan. Kalau dengan angkuh, sombong macam tu, anggap dia seorang yang mempunyai pemikiran yang hebat, dia tahu lebih, dengan sombong, bongkak, mati, masuk neraka tak tahu. Kau duduklah dengan Firaun di sana, kau duduklah dengan Haman di sana, buat selama-lamanya. Kadang-kadang memang kita tengok dia berani. Kenapa dia berani? Kenapa dia berani buat satu kenyataan, buat satu satu majlis, buat pula dekat Putrajaya di yayasan kepimpinan yang merasmikan dulu, dia pertikaikan janggut. Orang rasmi katanya apa, jaga Nabi, sampai kata tak ada jilid lah nak cukur. Pernah tengok janggut Nabi panjang mana? Itu dah satu penghinaan dua beradik lah tu. Adik dengan abang je, dia rasmi mana boleh kata oh dia tak ada kena-mengena. Cepat sangat. Panggil lah, tanya dulu. Ini tak nak panggil, dia tak perlu panggil. Yang pergi rasmi takkan dia tak tahu apa yang dia nak rasmikan, yang dia boleh bela dan boleh berikan satu seolah-olah benteng. Jadi seolah-olah hari ini keberanian dia kerana ada satu sokongan. Sebenarnya bukan sekadar sokongan itu, dia rasa tak ada apa, Allah tak buat apa pun pada dia. Sebab itu Allah sebut wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kita sangka Allah leka. Allah tahu kau buat macam tu, kau buat hina Nabi, mengatakan meletakkan syahadah sama dengan Nabi, dengan Allah itu satu penghinaan. Hina ulama-ulama, menganggap ulama ni macam kasta padri. Ini semua satu perbuatan. Cuma kalau kita tengok balik, Nabi dah cakap akan datang kumpulan macam ni. Jadi Malaysia ni siapa yang akan mewakili orang yang berpemikiran tolak hadis? Siapa wakil dia? Maka dia lah kuat dia. Kasim ni lah jadi wakil kepada hadis yang Nabi beritahu dia menolak hadis. Nak terima Quran tak tahu solat macam mana. Kalau dengan Quran macam mana nak solat? Cuba cerita solat macam mana. Tak tahulah kalau ada orang boleh tengok dia solat ke tak solat. Kerana dalam Quran sendiri pun tak ada cerita tentang solat. Perbuatan solat tu daripada mula mana sampai mana. Waktu ada beritahu tapi tidak jelas. Rakaat langsung tak diberitahu. Kemudian syarat-syarat lain banyak lagi tak diberitahu. Tahiyat akhir langsung tak ada. Bagi salam langsung tak ada. Jadi macam mana? Bukan kata tolak hadis, dengan Al-Quran pun dia tolak. Cuma kita bersyukur kita tak duduk dalam, tak bersekongkol dengan kefahaman itu. Kita rasa marah, kita
Kita rasa benci dalam diri kita tentang orang yang membuat kenyataan itu. Walaupun tak ada apa yang kita boleh buat, tapi kita tahu Allah ada. Tunggulah pembalasan, tunggulah masanya. Kalau dia sombong juga dengan teguran-teguran yang dibuat, tak ada rasa nak perbaiki, nak perbetulkan usia dalam apa tahun, tunggu hari je. Mungkin boleh tengoklah bila sampai masa, kalau ajal dia dah sampai, dia tak kena hidup 80 lagi. Tengok, kerana Allah tahu, kerana Allah utuskan Rasulullah ini bukan satu benda yang kita kata remeh. Baginda ni sebagai Nabi, kalau kita pertikaikan apa yang Nabi bawa, bukan kita pertikaikan Nabi itu sendiri, kita pertikaikan Allah. Seolah-olah Allah sudah silap menghantar orang. Dia hantar seorang Nabi yang tak layak menjadi Nabi. Kerana Nabi yang datang ni, dia beritahu kata aurat perempuan rambut. Tiba-tiba datang orang menafikan, maka dia telah membuat satu tuduhan, menganggap Allah sudah silap dalam pemilihannya. Jadi betapa murtadnya manusia yang berakhidah. Ini bukan masalah syirik lagi dah. Ini murtad. Ini satu kesalahan dosa yang Allah tak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah selamatkan kita. Allah pelihara kita daripada terperangkap macam ini. Kefahaman yang macam ini, kefahaman yang rosak. Kerana kita terlampau gunakan akal, terlampau gunakan otak tanpa belajar. Kalau Al-Quran tak tahu, faham tak faham, sekadar mana dia boleh faham. Kalau ilmu alat memang tak ada langsung, ilmu bahasa Arab memang tak ada. Macam mana dia nak faham Al-Quran? Macam mana dia nak buat kajian pada Al-Quran? Macam mana dia nak, kalau hadis dia tolak, apa lagi pegangan yang kita nak pegang? Kita ada Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran ni nak jelas, sejelasnya tak nampak. Sahabat pun terpaksa tanya Nabi, apa maksud ayat-ayat itu? Nabi tafsirkan makna hadis, Nabi telah menafsirkan Quran. Itu pun ada benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Maka perkara yang ketiga kita boleh guna pakai ialah ijma'. Ijma' ni suara ulama'. Ulama' ni adalah Allah pilih. Dengan lidah Nabi beritahu, al-anbiya'u warasatul al-ulama'u warasatul anbiya'. Jadi kalau dulu Nabi Musa, habis Nabi Musa ada Nabi, Nabi Nuh, habis Nabi Nuh ada Nabi, tapi Rasulullah dah tak ada Nabi dah. Siapa nak bawa, nak faham? Kalau kita tengok Nabi tinggalkan umat selepas 23 tahun, siapa yang nak bawa ni? Amanah ini, agama ini yang akan menjadi satu acuan hidup sampai kiamat. Satu punya peranan ulama'. Jadi kalau ulama' kita anggap sebagai kasta patri, kita tak langsung hormat mereka dalam usaha mereka, apa lagi? Sebab itu satu keadaan yang cukup bahaya. Kita kena ada sumber yang ketiga, iaitu ijma'. Ulama'-ulama' ni dalam suasana ijma'. Dan kita kena ada qiyas. Ini 4 pegangan baru kita boleh jalan dengan baik. Kalau tidak, kita akan rosak di jalan. Kereta kita rosak. Kalau kereta 4 air, ini dia nak pakai satu. Ini sarkas punya orang. 2 orang taubat nak. Kalau boleh pun taubat. Kalau tak nak taubat juga, biar mampus lengkok. Masuklah kau duduk, nanti tengok rakan dia Firaun. Tahu mereka-mereka ni yang menolak gun. Sayyidina Ali, dia tengok dengan mata dia. Bila baginda sapu atas kufail. Kufail ni satu stukin kulit yang dipakai bila nak ambil wuduk, tak buka. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu atas kufail, sapu je. Basahkan sikit tangan dengan air, sapu. Kufail, stukin kulit. Yang mana kalau kita hari ni ada kasut-kasut, kita pakai kasut polis ke kasut apa yang tebal, yang mana tutup buku lagi. Kita pergi kebun kadang-kadang. Jadi bila tuan-tuan ambil wuduk, siap pakai tu, pergi kebun nak solat, batal wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu je. Boleh lah, boleh solat dengan kasut tu, boleh solat, tak ada masalah. Jadi senang tengok, bila sampai waktu baginda ambil wuduk, baginda sapu ke atas. Kalau nak ikut logiknya, ikut pakai otak, siapa bawa lah, bersihkan sampah. Itulah patut. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfala aula bil masyi min a'lahu."
Kalau agama ni pakai otak, maka sapu di bawah lebih baik, lebih tepat daripada atas Nabi sapu kat atas. Mana ikut apa Nabi buat. Mereka ni kadang tak terdedah cerita-cerita sahabat. Tak pernah dengar, saya rasa, cerita sahabat, cerita macam mana sahabat buat. Kalau Nabi ludah, belum sempat ludah tu jatuh, sahabat dah ambil dah sapu. Kalau Nabi ambil wudu, air basuhan muka tak jatuh ke bawah, melainkan sahabat dapatkan dan sapu wudu. Kalau kita cerita sahabat pernah minum darah Nabi, sahabat pernah minum kencing Nabi. Kalau dibuka cerita ni, orang akan kata, gila ke ni? Ini macam mendewakan Nabi ni. Ini macam menyembah Nabi ni. Ini macam memuja Nabi. Macam-macam akan dikata pada Nabi. Tapi mereka tu siapa? Mereka tu sahabat Nabi. Ini baru kita dengar sikit syahadah je, kita dah kata itu suatu yang mendewakan Nabi. Bukankah Allah kata wa rafa'na laka dzikrak? Allah sendiri kata kami angkat nama engkau. Di mana disebut dia nama Allah, ada nama Nabi sebelah dia. Mana letak hadis? Mana letak kefahaman ni? Jadi kerana Allah nak wujud juga kumpulan-kumpulan ini. Dalam dunia ni Allah tak buat semua satu pihak. Allah buat kalau ada orang taat, ada orang maksiat. Kalau ada orang akidah betul, ada mereka yang lain akidah. Memang Allah punya kehendak. Kalau tidak buat apa, Allah buat neraka tiba-tiba kosong, semua pakai masuk syurga. Tak, Allah nak masukkan juga sana. Jadi Allah cari orang-orang yang mana itu kehendak Allah. Allah buat syaitan tu pun kehendak dia. Daripada asalnya yang dijadikan daripada api, hidup dia jahat dengan kejahatan segala-galanya, mati jahat masuk neraka, itu kehendak. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ni kena bersyukur banyak. Sebab itu kita kena belajar, kita kena dekatkan diri dengan ulama, pengajian dan sebagainya. Kita kena banyak, orang kata banyak ingat Allah, kita banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak. Makna agama ni, dia dunia ni sempit tuan-tuan. 60 tahun ni masa kita bukan apa, 60 tahun, 70 tahun ni masa untuk kita cari sedikit habuan dunia. Dalam tu juga kita nak cari bekalan kita ke akhirat. Dia tak ada tempat lain lah. Nak dapat dunia pun di sini, nak dapatkan bekalan untuk ke akhirat kita pun di sini juga. Jadi jangan kita hanya tertumpu kepada untuk bekalan dunia semata-mata, sehingga kita punya bekalan nak bawa ke akhirat. Jadi kita kena ada, orang kata seimbang, bukan seimbang, lebihkan. Cari sikit untuk dunia kita, sekadar mana kita perlu untuk kita menampung hidup, tempat tinggal, kenderaan, makanan, pakaian, anak, dan sebagainya. Dalam masa itu juga kita usaha. Kita usaha banyak, cari dekatkan diri dengan Allah, dekatkan patuh perintah Allah, hidup kita dengan ketaatan pada Allah. Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, banyakkan buat apa-apa benda. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, dia dalam satu perjalanan. Ahmad bin Hanbal ni satu perjalanan, dia sampai ke situ masjid waktu malam. Jadi dia nak bermalam di masjid. Tiba-tiba orang masjid tak kenal dia, Tok Siap tak kenal, Noja tak kenal. Dia nak tidur, dia tak kenal, tak boleh tidur dalam masjid. Tak apalah, tak boleh tidur, dia tidur dalam. Dan luar pun tak boleh, dia tidur luar lagi, luar pagar. Jadi tak, orang tak kenal. Kalau sebut saya Imam Ahmad bin Hanbal, wah, bukan kata dalam masjid atas mimbar pun boleh tidur. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Tapi kerana masa tu nama dengar tapi orang tak tahu siapa dia. Jadi dia pun tidur dalam tepi jalan. Kebetulan bertentangan dengan satu kedai roti. Tuan kedai roti ni, dia buat roti, dia berniaga, dia nampak ada orang sedang siap untuk tidur. Dia pergi panggil. Dia kata, Tuan jangan tidur di tepi jalan laluan. Dia datang tidur tempat saya. Dia panggil masuk kedai ni, dia bagi tempat. Dan orang ni pula bila dia panggil Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni satu orang pembuat roti, tapi dia sentiasa, lidah dia sentiasa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim. Dia banyak istighfar. Dia buat roti, astagfirullahaladzim, istighfar, 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 istighfar. Imam dengar je dia istighfar. Sampai satu tahap Imam tanya, dah berapa lama istighfar? Dia kata, saya pun tak tahu lah berapa lama saya dah. Memang sudah jadi suka istighfar.
Imam tanya, apa faedah ada dia? Ada dia. Dengan banyak istighfar ni saya nampak doa saya Allah terima. Mudah saya kalau minta apa Allah beri. Tapi ada satu doa yang belum lagi saya dapat. Dia kata apa? Saya doa, ya Allah, bagilah saya jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dia minta. Ini doa Allah tak bagi lagi. Rupanya Allah hantar Imam Ahmad bin Hanbal depan dia. Dia kata, saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak kita hari ni berapa banyak istighfar, berapa banyak selawat, banyak ingat Allah, selawat kepada Nabi dan sebagainya. Jadi kita jangan peduli lah, lantaklah pokok yang tak faham. Memang Allah menyenang. Dia ada geng perkumpulan Wahabi, dia ada Syiah, ada anti hadis, ada dan macam-macam lagi kumpulan yang ada. Dia ada Nabi Melayu, dia ada Tuhan langit, dia ada Tuhan bumi, Tuhan bumi. Macam-macam tak tahu apa lagi nak keluar. Jadi